Nabi Sulaiman alaihissalam ialah anak kepada Nabi Daud alaihissalam melalui isterinya yang bernama Bilshibah dari keturunan suku kaum Moria. Bilshibah merupakan balu kepada ketua tentera Nabi Daud alaihissalam. Fakta ini menunjukkan bahawa rakyat dan tentera Nabi Daud alaihissalam terdiri dari pelbagai kaum dan bukannya kaum Bani Israel sahaja. Bangsa Yahudi pada ketika ini meletakkan nasab keturunan Yahudi berpandukan kepada nasab di sebelah ibu. Justru itu, bagaimanakah kedudukan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernasabkan ibu yang berbangsa Moria dan bukannya dari keturunan Bani Israel? Kerajaan yang diasaskan oleh Nabi Daud alaihissalam ini kemudiannya diwarisi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang yang bijak, adil, soleh dan sangat rapat kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak pernah dianugerahkan kepada sesiapa pun sebelum dan sesudahnya. Ini sesuai dengan doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. If Sulaiman ﷺ, according to the Prophet Muhammad ﷺ, rebuilt Masjid al-Aqsa, because the Prophet ﷺ mentions that in the hadith of the Prophet. He says when Sulaiman ﷺ finished rebuilding Baytul Maqdis, he asked Allah Azza wa Jal 3 things. Now, to the end of the hadith. This hadith is mentioned by Ibn Majah and Al-Nasa'i and Imam Ahmad as well, Ibn Hanbal. Now, somebody can come and ask, if you Muslims believe that Sulaiman ﷺ rebuilt Masjid al-Aqsa, why couldn't we find any trace of Sulaiman in Masjid al-Aqsa? That's a very logical question. It's very logical and it is accepted. But the Quran again comes and solves the whole problem. Why? The Quran says that after he finished that building, he said, وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. Give me a kingdom, or mulk means more than a kingdom. Mulk means something that you give me, whatever. Was speaking to the animals, for example, is mulk. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. That cannot be given to any other person. After me. The word لَا يَنْبَغِي in Arabic cannot be translated exactly into English 100% accurately. It cannot be 100% accurately translated into English because لا ينبغي means that somebody cannot. The question is, cannot do what? Somebody cannot. Cannot do what? Cannot have what? Everything. That's the word. Allah Azza wa Jal used this word, لا ينبغي, to show us that Sulaiman ﷺ in fact asked Allah subhanahu wa ta'ala to give him a kingdom and to give him something that cannot be even revealed to somebody after him, to anybody. So this is why today we don't have any trace of Sayyidina Sulaiman ﷺ, not only in Masjid al-Aqsa, but even in Jerusalem itself. We cannot find anything. Although the Quran tells us that Sulaiman ﷺ had very big statues, يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور راسيات, had very big buildings, had a tower made of glass, like the story with the queen of Sheba, had all of these things, but we cannot find any trace of it. Why? Because simply Sulaiman ﷺ, who was a prophet, asked Allah Azza wa Jal that nobody after him has this kingdom or sees any trace of this kingdom, and we cannot find until today any trace of this kingdom. Di antara kehebatan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman ialah beliau dapat menundukkan dan menguasai golongan jin dan syaitan, mengawal angin,
memahami bahasa dan menguasai haiwan. Kehebatan Nabi Sulaiman ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. Katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa melimpah kurnia-Nya. Maka kami kabulkan permohonannya yang lalu. Kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-perlahan menurut kemahuannya ke arah mana sahaja yang hendak ditujunya. Dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan. Ia memerintah golongan-golongan yang pandai mendirikan bangunan dan yang menjadi penyelam bagi menjalankan kerja masing-masing. Dan jin-jin syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. Selepas mewarisi kerajaan daripada ayahnya Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam telah meluaskan kawasan pemerintahannya hingga ke selatan Turki dan meliputi kawasan Mesopotamia dan hinggalah ke selatan merentasi Yaman. Episod kali ini akan memaparkan beberapa peristiwa penting semasa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Antaranya ialah pembinaan semula Masjid Al-Aqsa, fitnah golongan syaitan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan lawatan Ratu Balqis dari Sabah ke Jerusalem. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sangat penting di dalam kajian Palestin Bumi Para Anbiya ini kerana Nabi Sulaiman alaihissalam dikaitkan secara langsung di dalam pembinaan semula Masjidil Aqsa. Menurut ahli kitab dan kaum Yahudi pula, Nabi Sulaiman yang juga dikenali sebagai King Solomon membina Haikal Sulaiman ataupun Kuil Nabi Sulaiman dan dalam bahasa Inggeris Temple of Solomon, Temple of Solomon. Dan fakta ini perlu diperjelaskan sebab di sinilah bermulanya pertelingkahan di antara orang Islam dan orang Yahudi dan rejim Zionis Yahudi yang ada di Israel pada hari ini. Kononnya mereka ingin mengembalikan pembinaan semula Temple of Solomon dan perkara ini hanya boleh dilakukan dengan meruntuhkan Masjidil Aqsa yang terdiri pada hari ini dan mereka akan membina semula Temple of Solomon di atas runtuhan Masjidil Aqsa. Setelah Nabi Daud alaihissalam berjaya mengasaskan kerajaan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina semula rumah ibadat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan rumah ibadat ini dilakukan di atas tapak yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam dulu, iaitu tapak Masjid Al-Aqsa. Namun begitu, misi membina semula rumah ini tidak dapat dilaksanakan ketika hayat Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan ini, baginda telah meneruskan pembinaan rumah ibadat tersebut yang dikenali sebagai Masjid Al-Aqsa.
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواهها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Selagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Dan kami adakan baginya mata air dari tembaga, dan kami mudahkan sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakannya pukulan dari azab api neraka. Golongan jin dan syaitan adalah di antara golongan yang terlibat secara langsung dalam pembinaan rumah ibadat ini. Dan khususnya di dalam surah Sad ayat 37-38, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai kekuasaan untuk menggunakan tenaga jin dan syaitan. Allah menyebut secara khusus perkataan syaitan di sini. Hanya bukan saja takat jin tetapi juga syaitan. Dan mungkin tenaga inilah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam pembinaan Masjidil Aqsa dengan menggabungkan tenaga jin, syaitan dan juga manusia di dalam pembinaan Masjidil Aqsa. Dalam masa yang sama, golongan jin dan syaitan ini telah mendirikan sebuah pusat penyembahan iblis untuk menjalankan upacara mereka. Golongan jin dan syaitan inilah yang telah dan sentiasa menimbulkan huru-hara dan menyebarkan fitnah terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam yang kononnya mengamalkan amalan syirik. Kehebatan dan keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam dapat dilihat daripada kisah beliau dengan Ratu Balqis. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Raja perempuan itu berkata, sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina dina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka, kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dijadikan rujukan oleh kerajaan-kerajaan yang lain yang sezaman dengannya, termasuklah kerajaan di bawah penguasaan Ratu Balqis. Kehebatan Nabi Sulaiman juga diukirkan di dalam sejarah bila mana istana Ratu Balqis telah dipindahkan ke Palestin. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu. Apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain dari Allah, sesungguhnya adalah ia pada masa itu dari puak yang kafir. Setelah itu dikatakan kepadanya, dipersilakan masuk ke dalam istana ini. Maka ketika ia melihatnya, disangkanya halaman istana itu sebuah kolam air. Serta ia pun menyingsingkan pakaian dari dua betisnya. Nabi Sulaiman berkata, sebenarnya ini adalah sebuah istana yang diperbuat licin berkilat dari kaca. Mendengar yang demikian, Balqis berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri, dan sekarang aku menegaskan bahawa aku berserah diri memeluk Islam bersama-sama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat pada tahun 921 sebelum Masihi. Dan kerajaan yang agung ini akhirnya diwarisi oleh 10 orang anak Nabi Sulaiman alaihissalam dari beberapa orang isterinya dari kaum Bani Israel dan kaum tempatan. Malangnya, kerajaan ini telah berpecah kepada 2 kerajaan baru. 8 orang anak Nabi Sulaiman alaihissalam menubuhkan kerajaan di bahagian utara atau dikenali sebagai Kingdom of Israel. Manakala 2 orang lagi menubuhkan kerajaan di bahagian selatan atau dikenali sebagai Kingdom of Judea. Kelompok pertama dikenali sebagai Samirah, menguasai wilayah utara Kanaan. Manakala kelompok yang kedua Yahuda menguasai bahagian wilayah selatan Kanaan, beribu kota di Jerusalem. Selain dari berperang saudara antara satu sama lain, kedua-dua kerajaan ini sering menerima ancaman daripada kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Kekerapan berlakunya peperangan adalah juga dianggap sebagai azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka telah jauh menyimpang daripada ajaran tauhid yang sebenar dengan mencampur adukkan dengan amalan penyembahan berhala. Kemuncak kepada kehancuran Kingdom of Israel yang menguasai wilayah utara berlaku pada tahun 722 sebelum Masihi, ketika mana mereka diserang oleh kerajaan Asuria dari wilayah utara Mesopotamia. Manakala kerajaan Judea yang menguasai wilayah selatan pula menemui kehancurannya pada tahun 586 sebelum Masihi, ketika mana Raja Nebuchadnezzar dari kerajaan Babylon menghancurkan kerajaan mereka dan telah menawan keseluruhan kaum Bani Israel dan dibawa ke Babylon sebagai tawanan perang. Perhambaan Bani Israel di Babylon dirakamkan di lukisan-lukisan dinding di istana tinggalan kerajaan Babylon sehingga dapat disaksikan hingga ke hari ini. Ternyata sejarah hitam kembali menyelubungi Bani Israel sebagaimana yang pernah berlaku sewaktu Bani Israel berada di Mesir di bawah kepimpinan kerajaan Fir'aun. Hal ini berlaku sebagai suatu bentuk balasan azab daripada Allah ke atas Bani Israel yang rata-rata telah rosak akidah dengan meninggalkan ajaran Taurat yang sebenar. Pada tahun 532 sebelum Masihi, Babylon ditawan pula oleh Cyrus kedua dari Parsi.
Penaklukan Babylon ini sekaligus telah membebaskan kaum Bani Israel daripada kancah perhambaan yang merupakan suatu rahmat buat mereka. Kaum Bani Israel diberi peluang oleh Raja Cyrus kedua untuk kembali ke Jerusalem dan Kanaan. Malah diberi kawasan autonomi di Jerusalem khas buat mereka. Pun begitu, majoriti Bani Israel enggan kembali ke Jerusalem. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam paparan kali ini adalah Nabi Sulaiman membina semula sebuah rumah ibadat di tapak Masjid Al-Aqsa. Manakala golongan jin dan syaitan telah mendirikan kuil penyembahan iblis untuk menjalankan aktiviti mereka pada waktu yang sama. Kekeliruan inilah yang telah mengakibatkan fitnah. Kononnya Nabi Sulaiman alaihissalam membina kuil Nabi Sulaiman. Keagungan dan kehebatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam telah digunakan olehnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pula digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kaum Bani Israel telah mengalami zaman kejatuhan dan kerajaan yang diasaskan oleh Nabi Daud alaihissalam pada tahun 1000 sebelum Masihi telah mengalami kehancuran pada tahun 586 sebelum Masihi setelah ditakluk oleh Nebukadnezar dari Babylon. Selepas kehancuran ini, kaum Bani Israel tidak pernah mengasaskan mana-mana kerajaan baru. Episod akan datang, kami akan memaparkan tentang Bani Israel yang kembali ke Jerusalem.